Satu lagi, Seri Medan Datuk Jun, Ketua Bahagian Sesok Politik pada Menteri Besar, menang 6274 majoriti. Seri Medan menang. Bapa angkat Pengarah Pilihan Raya Datuk Seri Utama Muhammad Hassan dan Negeri Sembilan. Semerah jadi pohon angkatnya Negeri Sembilan, ya. Dan di Seri Medan bapa angkatnya juga Negeri Sembilan. Tahniah Negeri Sembilan, tahniah. Dan di Semerah Seri Medan itu ahli parlimennya ialah Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Parlimen Pasir Gudang, dan kita lihat calon Barisan Nasional Harudin Muhammad Taib sedang mendahului, dan saya percaya kursi ini sebenarnya telah pun dimenangi oleh Barisan Nasional kerana tinggal 3 saluran saja lagi, dan jumlah majoriti yang besar 7,939. Ya betul, ada 4 kerusi di dalam N43 hingga 49 ini dikuasai oleh Barisan Nasional, manakala 3 dikuasai oleh Pakatan Harapan. Dan kita lihat jumlah saluran juga semakin sampai ke penghujung. Di Lakin misalnya 100 saluran telah pun dikira, ada lagi 39. Maklumat-maklumat ini akan terus disalurkan kepada kami di command center dan akan dimasukkan ke dalam data center yang mana akan dipaparkan di dalam paparan yang kita kongsikan bersama semua yang bersama kita pada malam ini. Dan N45 Setulang nampaknya masih di jadi yang 4 kursi Barisan Nasional, 3 Pakatan Harapan. Kita turun ke bawah N50 sehingga N56. Dan
Kita tahu di N50 ke N56 ini sebenarnya 4 kerusi yang selapun diumumkan dimenangi, dan saya kira 5 kerusi sebenarnya. Sorry. 5 kerusi telah pun diumumkan dimenangi sebenarnya, kerana jumlah pengiraan undi telah pun selesai bagi 5 kerusi di N50. 53 benut, 54 Pulau Terbatas, 55 Bukan Nanas dan 56 Pupuk. Manakala N51 Bukit Batu juga telah pun selesai pengiraan undi dan dimenangi oleh PKR dengan majoriti yang sangat tipis 115, dan ketika ini saya yakin akan ada recounting pengiraan semula di N51. Ada soalan N48 naik ke atas. N48 Skudai Pakatan Harapan mendahului dengan majoriti 8,053 undi. 117 saluran telah pun dikira daripada keseluruhan 185 saluran di N48 Skudai. Jadi itulah jumlah kursi, dan nampaknya kita lihat Barisan Nasional ini pihak yang Johor kali ini, dan kemenangan Barisan Nasional akan diumumkan secara rasmi pada bila-bila masa, dan setakat ini kita menyalurkan paparan-paparan keputusan tidak rasmi, kerana pada akhirnya dia akan diumumkan oleh SPR secara rasmi bagi setiap kerusi itu yang dipertandingkan. Dan kita ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pengundi-pengundi yang telah pun mengundi calon-calon Barisan Nasional di 56 kerusi yang dipertandingkan, dan terima kasih juga kepada para jentera yang mengurus membantu calon satu jentera Barisan Nasional dan kembali Barisan Pimpinan yang turun bersama dalam membantu jentera dan juga calon-calon yang terpilih. Dan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah mendoakan walaupun tidak dapat turun bersama-sama berkempen di Bumi Johor ini, mereka dari jauh mendoakan agar Barisan Nasional dapat memenangi pilihan raya kali ini, dan terbukti pada malam ini insya-Allah Barisan Nasional akan membentuk kerajaan di negeri Johor dengan kerajaan yang lebih stabil demi masa depan bangsa Johor. Dan kita yakin dan percaya dengan kemenangan Barisan Nasional di PRN Johor ini akan meneruskan lagi agenda reform dan juga pembaharuan yang dibawa di dalam Barisan Nasional. Laporan daripada Muzaidi, Ketua Bahagian Kota Tinggi. Kita menang 5,000 lebih di Sedili, tempat beliau bertanding. Baru lepas bercakap dengan beliau. Johor Lama menang, Sedili menang, Kota Tinggi dua-dua kita menang. Kita juga baru mendengar pengumuman di Command Center kemenangan di Sedili. Di Sedili, N36 Sedili telah diumumkan kemenangan secara tidak rasmi. Barisan Nasional memenangi kursi N36 Sedili dengan undi keseluruhan 6,733 undi dengan majoriti 2,956 undi. Ada soalan daripada pelayar kita sama ada Fazli Malik menang ataupun tidak di layar-layar. Untuk ketahuan, layar-layar telah pun dimenangi oleh Barisan Nasional. Ya, betul. Malik telah pun tewas di layang-layang, dan peluang beliau untuk menjadi Menteri Besar Johor nampaknya tidak tercapai. Dan kita juga ditanya tentang Bukit Kepong. Bukit Kepong, kita naik Bukit Kepong N07. Ya, di Bukit Kepong nampaknya Perikatan Nasional sedang mendahului dengan majoriti tipis 892 undi. Masih berbaki satu saluran lagi. Perikatan Nasional. Satu lagi pengumuman, Gambir, kawasan Ledang yang sebelum ini dimenangi oleh Muhyiddin, tapi kita menang 3,146. Kita menang di Gambir. Sarihan, calon kita saudara Sarihan. Telah
diumumkan secara tidak rasmi memenangi kursi ini dengan 7,747 undi dan majoriti 3,146 undi. Keseluruhan 55 saluran telah pun dikira dan nampaknya N09 Gambir calon Barisan Nasional Yang Berhormat Sahrihan Jani telah pun memenanginya. Terima kasih kepada pengundi-pengundi di Dun Gambir. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang mendoakan. Terima kasih dan tahniah kepada seluruh jentera Barisan Nasional telah bekerja keras di N09 Gambir. N08 juga kita menang. Kita akan tunggu pengumuman. N08 62 saluran telah pun dikira sepenuhnya. Calon Barisan Nasional Muhammad Fazli Muhammad Saleh akan diumumkan. Di N08 telah diumumkan tadi. Satu lagi. Telah umum. Satu lagi pengumuman. Tahniah wanita, Ketua Wanita Ledang Puan Hairunisa menang 696 di Serom. Tahniah wanita. 705 wanita. Hidup wanita! Hidup wanita! Hidup wanita! Lepas ni kena claim dengan Datuk Nur ini. Di N11 Lawan wanita kita telah memenangi dengan jumlah undi 8,333, majoriti 696 undi. Dan telah pun kedengaran laungan hidup wanita. Dan kalau berdasarkan kepada pengumuman yang diumumkan secara tidak rasmi, laporan-laporan secara perbualan telefon yang dihubungi, maklumat awal yang diberitahu sementara kita masukkan data penuh ke dalam data center kita di command center, nampaknya kita sebenarnya telah pun melepasi 29 kursi. Dan sebenarnya Barisan Nasional boleh sebenarnya secara tidak rasmi mengumumkan kemenangan pihak tersebut. Terima kasih kepada semua yang bertugas, termasuk juga pihak Lawan Ketua Pejuang Negeri Johor, Dr. Syarudin, Ketua Pejuang Negeri Johor kalah di Macap. Yang menang ialah On Hafiz 6,635. Hidup! 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 Siapa bapa angkat? Negeri Sembilan bapa angkat. Tahniah. Dan Macap ni betul-betul sempadan Benot kawasan MB. N26 Macap. Majoriti 6,635, 61 saluran telah pun habis dikira. Dilihat Macap ini, kalau dilihat keputusan itu tadi, Pejuang jauh tertinggal berbanding dengan calon muda. Calon muda mendapat 3,500 undi berbanding dengan Pejuang hanya 476 undi. Nampaknya muda lebih relevan berbanding Pejuang bagi pilihan raya negeri Johor ini. Ya, tahniah Bapa Angkat Melaka, Bukit Naning, Ketua Bahagian Dato' Fuad menang 1,415. Ditambah satu lagi saluran menang 1,535 Bukit Naning. Sebelum ni kita kalah. Sekarang kita menang. Alhamdulillah. Hidup! 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 Tewas pada 2015 kita telah pun merapas kembali kursi ini. Dan kalau kita lihat keputusan PRNJO ini juga menggambarkan bahawa penolakan pengundi-pengundi Melayu kepada Perikatan Nasional yang pada awalnya mereka menjangkakan akan mendapat undi orang Melayu Islam di negeri Johor, dan terbukti pada PRN ini mereka tidak mendapat sokongan daripada orang Melayu. Dan ini adalah satu perkara yang akan dibincangkan dan saya yakin akan menjadi topik perbualan penganalisan politik tanah air yang akan membicarakan soal ini dalam tempoh seminggu selepas PRN ini. Kita akan lihat banyak komen-komen yang akan diberikan berkaitan dengan keputusan PRN Johor ini. Kita biarkan pelayar-pelayar N29 mungkin melihat boleh naik kelas.
Soalan N29. Jadi kalau kita lihat pilihan ini juga kita lihat seakan menunjukkan bahawa rakyat lebih berminat soal apakah tawaran yang nak diberikan kepada pengundi-pengundi, kepada rakyat negeri Johor khususnya. Dan kita lihat kempen Barisan Nasional yang memfokuskan kepada 5 ikhtiar yang akan diberikan: kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan rakyat ekonomi, soal orang muda, soal pembaharuan politik dan sebagainya. Ini adalah perkara-perkara yang menjadi asas dan juga topik-topik dalam kempen yang disampaikan oleh calon menteri besar sendiri kepada pengundi-pengundi, dan nampaknya kempen sebegini semakin mendapat tempat. Kerana kalau kita lihat pada tahun 14 yang lalu, banyak kempen-kempen berbau serangan-serangan peribadi, serangan-serangan isu-isu yang sebenarnya tidak berkait soal pembentukan kerajaan dan juga dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Kita ambil N29. N29 ada dalam paparan di skrin. Kita ada berbaki lebih kurang 20 saluran, tapi saya percaya N29 hampir pasti juga Barisan Nasional akan menang di N29. Ini menjawab soalan seorang pelayar yang bertanya tentang N29. N29 ini kita meletakkan calon UMNO Barisan Nasional Datuk Sharifah Azizah Said Zain, yang ini merupakan mantan calon yang menang di kursi yang lain, dan ini dia bertanding di N29 Pak Kota. Dan kursi ini dimenangi oleh PKR pada PRU 14 yang lalu dengan majoriti 1668. Jadi kalau kursi N29 ini dimenangi oleh Barisan Nasional, bermakna Bukit Permai, tuan-tuan dan puan-puan, Bukit Permai sebelum ni kita kalah. Tapi malam ini kita menang 4,755. Bapa angkatnya wilayah persekutuan. Tahniah. Itulah laungan baru diumumkan kemenangan Barisan Nasional di Bukit Permai. Di Bukit Permai, kita memenangi kursi Bukit Permai yang sebelum ini kita kalah, dan kita kali ini kita memenangi kursi Bukit Permai N50. Calonnya Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur menang di Bukit Permai N50, baru saja diumumkan, dan mengalahkan calon daripada Parti Pakatan Harapan PKR yang dimenangi sebelum ini, Tosrin Jarbati. Dan ada soalan berkaitan dengan N28 Mengkibul. Mengkibul ini dimenangi oleh Pakatan Harapan. Calon Mengkibul Pakatan Harapan adalah kursi N28. N28 adalah kursi yang ditandingi oleh calon Perikatan Nasional Bersatu Wong Chan Gia, MCA Barisan Nasional Pilih Chai P.E, dan calon DAP Pakatan Harapan Chiu Chong Sin. Chiu Chong Sin merupakan penyandang bagi kursi N28 Mengkibul. Abdul Mengkibul ini nampaknya mengekalkan kemenangan pada PRU 14, dan walaupun masih ada beberapa saluran yang belum habis dikira, saya kira dengan jumlah majoriti 6,791, hampir pasti juga N28 ini dipertahankan oleh penyandangnya Chiu Chong Sin, Abdul Mengkibul, yang menang pada PRU 14 yang lalu. Ya, tempat yang kita kalah teruk sebelum ini di Kota Iskandar, di mana ibu negeri dan kota pentadbiran kita ada di situ. Pandak menang 4,061. 4,061 menang di Kota Iskandar. Tahniah, tahniah. Pandak akhirnya menang. Hidup! 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 Negeri angkat tak lain dan tak bukan. Bukan Kedah tapi Selangor. Pada PRU 14 dahulu, Barisan Nasional telah mendapat 27,170 undi, menjadikan majoriti 4,800 undi. Pulau Pinang telah menjaga dengan baik Rengit dan Senggarang. Tahniah Datuk Nana, tahniah. Mana Datuk Nana? Oh, tak apa nampak, minta maaf.
rakyat di Kota Iskandar N49 telah memberikan kemenangan buat Barisan Nasional dengan undi yang begitu besar, majoriti 4,800 undi. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada pengundi-pengundi di N49 Kota Iskandar. Terima kasih buat rakyat Malaysia mendoakan. Tahniah dan terima kasih buat seluruh jentera yang banyak membantu kita memenangkan semula calon kita di N49 Kota Iskandar. Terima kasih dan juga tahniah kepada Panda Ahmad. Tahniah kepada Yang Berhormat Panda Ahmad yang mengalahkan penyandang Zulkifli Ahmad. Ada soalan berkaitan dengan Maharani. 2 kali sebenarnya kita kena pergi ke Maharani. Kita pergi ke Maharani bagi menjawab persoalan-persoalan pelayar-pelayar kita. Ini ahli kita yang bertanya. Mereka ingin tahu sebenarnya calon-calon favourite mereka, calon-calon yang mereka mahu menang. Mereka tidak sabar sebenarnya menantikan kemenangan calon-calon yang mereka mahukan memenangi kursi yang dipertandingkan. Kita pergi ke N15 Maharani. N15 Maharani masih lagi didahului oleh majoritinya. Tiram sebelum ini kita kalah. Sebelum ini kita kalah di Tiram dengan bantuan daripada negeri Sabah. Tiram kita menang 5,335. Tahniah kepada satu lagi negeri yang menjaga Buloh Kasab Segamat. Diumumkan bahawa Buloh Kasab menang 4,500 undi. Ketua Bahagian Datuk Zahari. Tahniah Pahang yang menjaga. Hidup! Apa pasal lembik sangat? Hidup! 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 8,098 pada PR14. Nampaknya penyandang kursi ini kalah di PRN Johor bagi N40. Dan juga diumumkan sebentar lagi Buloh Kasab. Ya, di N01 Buloh Kasab, kursi ini memang dimenangi oleh Barisan Nasional, tapi dengan undi yang tipis, majoriti 877 undi. Tetapi kali ini Barisan Nasional memenangi dengan majoriti yang besar, 4,410. Kita pergi paparan tapi ke N01 sebentar. Ya. Di N01 ini Barisan Nasional Negeri Perlis yang menjaga Tenggara. Ketua Bahagian Datuk Seri Dr. Adham Baba baru maklumkan pada saya, di Panti kita menang 6,634. Hidup! Di Pasir Raja Tenggara, Perlis juga jaga, kita menang 5,297. Tahniah. Tenggara, Perlis juga jaga, kita menang 5,240. Ya, di Pasir Raja N22 kalau boleh baru saja diumumkan N22, N34 Panti dan N35 sampai saja Pasir Raja. N34 dan 35 ni di bawah Parlimen Tenggara. Kedua saya Parit Raja, Pasir Raja N35 dan Panti N34 yang baru saja diumumkan oleh Susatu Amor dimenangi oleh Barisan Nasional. Di Labis, tuan-tuan, di Labis sebelum ni Bekok kita kalah. Saya dengan ini mengumumkan, Presiden MC memaklumkan bahawa di Bekok Labis kita menang 3,569. Hidup! 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 Saya dengan ini mengumumkan. Sabar. Ketua Pemuda nak umum. Saya nak ambil kesempatan di sini baru bercakap dengan saudara Hairi. Di Lakin kita menang dengan 6,000. Satu lagi. Saya juga dapat unofficial result daripada Parit Yani. Kita menang dengan majoriti 294. Pemuda! Saya ingin menyerahkan kepada pengerusi BN untuk membuat pengumuman. Kita dah 30.
Tak rasmi. Tak resmi lah. Saya ingin mengumumkan keputusan tidak resmi bahawa setakat ini BN tidak resmi telah menguasai 31 kursi DUN. Tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Hasni Haji Mohamad. Walau bagaimanapun, keputusan resmi akan diumumkan oleh SPR dalam tempoh 15 minit pada sekarang. InsyaAllah kita umumkan. Tahniah Presiden, tahniah Timbalan Presiden Pengarah, tahniah Bosku, tahniah Perdana Menteri Datuk Abri, tahniah Presiden MCA, tahniah Timbalan Presiden MASI, tahniah Timbalan Presiden PBRS, tahniah Datuk Isham, tahniah Ketua Wanita, tahniah Ketua Pemuda, tahniah Ketua Puteri, tahniah semua sekali. Hidup! 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 Tahniah Susah Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Yang kita umum 31 tadi ialah unofficial, belum rasmi lagi. Dan kita inginkan lebih daripada 38. Itu hasrat kita. Mudah-mudahan insyaAllah kita boleh menang lebih 2/3. Tapi Bukit Permai N50 menjawab soalan yang ditanya. N50 hampir pasti dimarahi oleh Barisan Nasional. Tinggal 2 saluran saja ni yang akan dikira. Ketiga ini pun menunjukkan sudah pun 4,971. Jadi N50 Bukit Permai. Dan N50 Bukit Permai calonnya adalah daripada UMNO dan Barisan Nasional, iaitu calon Datuk Muhammad Jafri Mat Syukur. Dan calon ini dan menarik tentang calon Datuk Muhammad Jafri, beliau merupakan calon UMNO, tetapi beliau boleh bertutur dalam bahasa Mandarin. Dia boleh bertutur dalam bahasa Cina dan turun ke dalam kawasan-kawasan Cina dan bertutur dalam bahasa Cina. Ini uniknya calon-calon Barisan Nasional. Ada di kalangan calon Barisan Nasional, kalau kita lihat calon-calon bukan Melayu, calon Cina, India, Barisan Nasional ini, mereka bertutur begitu fasih dalam bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu yang begitu fasih di kalangan pemimpin-pemimpin MASI, MCA, dan ini menggambarkan bahawa semangat negara Malaysia itu benar-benar digarap oleh pimpinan-pimpinan Barisan Nasional. Dan kita mahukan kestabilan politik, kita mahukan kestabilan ekonomi negara, kita mahukan negara diletakkan kembali ke landasan yang terbaik untuk menarik dan juga menarik minat pelabur-pelabur kembali ke dalam negara dan membuka ruang perniagaan dan juga peluang-peluang pekerjaan, membina dan memberi nasib rakyat yang hari ini berdepan dengan nasib yang tidak menentu. Tapi COVID-19 kegagalan 22 bulan kerajaan Pakatan Harapan disambung dengan serpihan parti-parti Pakatan Harapan dalam Pakatan Nasional yang juga sebenarnya gagal ketika mereka mengambil negara bahawa tempoh diberikan oleh rakyat pada pihak Paus. Saya mengucapkan terima kasih kepada 20,000 penonton yang sedang melayari secara langsung live dari Facebook Komunikasi Barisan Nasional. Terima kasih banyak-banyak.
melengkapi dan kita lihat bahawa kegiatan Johor ini menggambarkan betapa Barisan Nasional kembali menjadi kerajaan di Johor dan mudah-mudahan kestabilan masa depan. Saya baru bercakap dengan Datuk Seri Razali Ibrahim, Ketua Bahagian Muar, mengesahkan bahawa satu lagi kemenangan kita di Sungai Balang, majoriti 2,312 untuk susah bahagian saudara selamat. Hidup BN, hidup BN, hidup BN. Baru diumumkan tadi Sungai Balang. Sungai Balang, mana Sungai Balang? Mana Sungai Balang? 31 kursi telah pun diumumkan dimelangi oleh Barisan Nasional secara rasmi dan kita sebenarnya menunggu keputusan-keputusan lain dan saya yakin dan percaya Barisan Nasional mensasarkan untuk mendapat sekurang-kurangnya 38 kursi bagi memperolehi 2/3. Namun kita telah pun menang di kerajaan Johor, kita telah pun ambil pasti. Satu lagi, kawasan Naib Presiden UMNO Datuk Seri Khalid Nordin yang sebelum ini kalah, yang dijaga oleh Sabah Permas, Don Permas menang 6,328. 6368. Hidup BN, hidup BN, hidup BN. Satu lagi keputusan untuk Don yang ke 33, Sungai Balang 32, Permas 33 dan 34, Don yang ke 34. Ketua Wanita Fauziah Don Penawar, Parlimen Pengerang menang 7,505. Bapa angkat Terengganu. Hidup wanita! Hidup wanita! Hidup wanita! Kenapa belum beri wanita Itu dia. Launan hidup wanita punya. Boleh kita dengar bukan kita ramai pemuda. Boleh kita dengar sorakan pemuda. Ada pemuda sorak sikit. Kita tahu di Johor ni kita tidak ada Don Gombak. Kita baru saja disapa oleh Ketua Bahagian Gombak. Datuk Pegat kata jangan tak sebut Gombak. PJ pun nak diberi juga. PJ Datuk Mutalib. Ini yang banyak membantu gerak kerja jentera Datuk Mutalib dengan jentera daripada Petaling Jaya dan Datuk Megat dengan jentera daripada Gombak telah banyak membantu gerak kerja di pilihan raya negeri Johor ini. Kepada semua jentera Petaling Jaya, jentera Gombak, jentera seluruh Selangor, Jentera daripada negeri-negeri yang turun ke Johor membantu daripada seluruh negara. Sebenarnya jentera-jentera negeri turun dan jentera bahagian datang mencurahkan tenaga dan khidmat parti mereka kepada Parti Barisan Nasional. Dan kita juga ingin ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kepimpinan parti yang telah membuat keputusan yang terbaik dalam soal pemilihan calon dan bukan sebenarnya ya betul setiap kali dalam mana-mana pilihan raya untuk menapis menentukan calon-calon yang akan diketengahkan sebagai calon-calon Barisan Nasional inilah merupakan cabaran terbesar dan saya kira di Melaka kita menghadapi sedikit betul dan akhirnya berjaya diatasi dengan baik. Di Johor kita pada betul ada sedikit orang kata apa budaya yang terpilih yang tidak terpilih. Kita lihat di Melaka kita mengumumkan 80% muka baru, di Johor ini kita mengumumkan 70% muka baru dan ini semua adalah sebagai satu tawaran baru, satu reform yang dilakukan oleh Barisan Nasional sebagai tawaran buat rakyat Malaysia
Dan insya-Allah di Johor ini kita lihat menyaksikan begitu ramai calon-calon daripada kalangan pemuda-pemuda, puteri dan wanita telah diketengahkan untuk pilihan raya negeri Johor ini. Dan insya-Allah kita juga akan teruskan momentum ini dalam pilihan raya berikutnya sehinggalah kepada pilihan raya umum yang akan berlaku tidak lama lagi, paling tidak ke Mei 2023 nanti. Kita akan bersyarat sekitar hampir jam 11 lebih kurang. Ada wakil dalam 20 minit lagi untuk kita bersyarat, dan saya kira dalam tempoh wakil 20 minit ini Satu lagi kemenangan untuk Negeri Sembilan, Bapa Angkat. Don menang 5,892 undi. Tahniah. Ketua Bahagian Setiausaha Perhubungan Datuk Samsul Bari Jamali. N20 Semarang, Barisan Nasional diumumkan telah menang dengan 5,200 undi majoriti di N20 Semarang. Ini adalah kemenangan yang ke-35 buat Barisan Nasional. itulah satu demi satu kerusi-kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional di pilihan raya Johor ini. Dan saya yakin dan percaya ini adalah berita gembira buat semua penyokong-penyokong, pendukung Barisan Nasional di seluruh negara yang mahukan parti ini kembali menarungi kerajaan negeri Johor. Dan kita menampilkan sebenarnya calon Menteri Besar Datuk Seri Tharman Airasmi Mohamad yang tokohnya tidak lagi boleh dipertikaikan. Dan kalau kita lihat perancangan ikhtiar Johor yang telah dibentangkan, mudah-mudahan ikhtiar Johor ini dapat dilaksanakan dengan terbaik. Letakkan Johor menjadi sebuah negeri yang kembali meraih pelaburan yang tertinggi dalam negara. Dulu Johor merupakan peneraju pelaburan DDI, Domestic Direct Investment, juga FDI, Foreign Direct Investment. Satu lagi keputusan, tahniah kepada Bapa Angkat Negeri Pulau Pinang. Tempat yang sebelum ini kita kalah, sekarang kita menang, yaitu Don Senggarang, Parlimen Batu Pahat, 3,500 undi. Ya, kita boleh diumumkan kemenangan seterusnya, yang kemenangan yang ke-36 di N24 Senggarang di bawah Parlimen Batu Pahat. Barisan Nasional memenangi dengan jumlah undi 9,595. Ini tewas dan kali ini kita menang dengan majoriti 3,880. Don yang ke-37. Jika 38 kita menang 2/3. Saya dengan ini mengumumkan kemenangan Don yang ke-37, Ketua Pemuda Bahagian Pengerang Tanjung Surat. Kita menang 4,500 undi. Pemuda! 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 Kita hanya menunggu satu lagi Don untuk menang 2/3. Satu lagi. Satu saja lagi untuk Barisan Nasional membentuk kerajaan 23 di Johor Darul Takzim ini. Excited saya betul sangat ni. Kita menentukan apakah kerusi yang ke-38 yang akan dimenangi, dan kita menemukan kerusi 38 yang akan dimenangi ini menjadikan satu lagi keputusan rasmi Don yang ke-38, Bapa Angkat Pahang, calon MIC Ketua Pemuda, menang di Tenggaruh 1,356. Tahniah MIC, tahniah Pahang, tahniah BN. Menang 2/3. Alhamdulillah secara tidak rasmi. Dan kita mengumumkan bahawa kereta-kereta seorang pemimpin nombornya sentiasa 38 tak lain dan tak bukan Presiden UMNO nombor 38.
ini. Dan mudah-mudahan kita dapat melihat hasil stabilan ini sebagaimana yang sudah pun tersedia dan juga dapat dilihat di Negeri Melaka dan stabilan yang telah ditentukan. Barisan kita yang anggun jangan hentang kita berjaya. Sumpah merdeka menuju dan bakti. Andaikan kami tutur semua, taburlah bunga di atas pusara. Festival Film Melaka 2023 jumlah pengundi yang diterima hari ini adalah 16,197. Peratusan yang mengundi adalah sebanyak 59,57%. Terima kasih menang di N25 ini. Ada lagi selepas ini? Nanti dia barisan kita yang berjuang di situ. Okey, saya mungkin nak jadi
saya lihat kalau dia lihat banyak digunakan pengaruh daripada Sri Masjid Razak, Bosku, banyak berkempen di kawasan itu, jadi menyumbang kepada kemenangan. Dan terus untuk kemana berlaku masalah sama juga dengan masalah lama di kawasan-kawasan ini, misalnya banyak tentang isu-isu ini. Jadi patut menang dengan bunga ini yang hampir sama pada tahun 2018, tapi kalau dulu dia swing tapi kalau ni bawa Parlimen Sebelum jadi dimenangkan kembali oleh BN dengan calon ini, dan melihat bagi dia kalau orang tahan boleh dibawa Parlimen Sebelum juga menang dengan jumlah besar. Jadi dia turun, jadi orang datang sekarang ini juga adalah detik-detiknya di mana pemimpin parti akan buat sidang media. Bagi anda yang Dipersilakan satu awal ni anda menentukan di platform dasar sekarang. bacaan doa oleh bacaan doa. Ya. Boleh duduk sekejap tuan-tuan, duduk. Kita juga ingin mengambil peluang ni untuk mengucapkan terima kasih kepada Friends of BN, ya. Makau Sakti, ya. Kima, IPF, apa lagi? Parti Cinta Malaysia. Okey. Ya. Kita minta saudara semua duduk, ya. Duduk sekejap. Lepas itu pihak media diminta keluar untuk berkumpul di hadapan. Silakan. Buat bertenang. Ya. Pemerhati juga diminta keluar, meninggalkan majlis. Doa akan dibaca selepas ini apabila kita berada di rostrum dan menanti pengumuman rasmi daripada SPR. Baik. Silakan bertenang, dan ada lagi keputusan yang perlu kita bacakan. Kita menang lebih daripada 2/3 insya-Allah. Kita menunggu keputusan yang ke-39, iaitu Kempas, dan yang ke-40 iaitu Dun Mahkota keluar. Kabar daripada jauh-jauh ada berita-berita baik, insya-Allah. Saya juga maklum tadi Permas Datuk Seri Khalid Nordin, apabila kami umum tadi 6304, sebenarnya Permas lebih besar majoritinya, iaitu 7,926. Sebelum ini tempat Datuk Khalid tu, alhamdulillah menang. Timbalan Ketua Bahagian menang.
Ketua Pemuda Negeri Johor, Saudara Khairi menang di Lakin. Tahniah Khairi, tahniah Khairi. Saya dimaklumkan oleh seorang calon, ini yang ke-39, Dato' Ramli Buhani. Dato' Ramli Buhani, calon kita di Kempas, calon kita Kempas di Pulai. Yang menjaga ialah Selangor, Tan Sri Noh. Dato' Ramli Buhani akhirnya menang di Kempas 4,000 lebih majoriti, 4,000 lebih. Tahniah Tan Sri Noh dan teman-temannya.